Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Taufik Isa dalam program Koresponden Bernama, sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari Biro Bernama seluruh Malaysia dan wakil-wakil koresponden bernama dari Singapura, Bangkok dan Jakarta. Fokus utama kita pada hari ini. Gabung atau pecah, hala tuju politik negara. Memasuki hari keempat kemelut politik tanah air, pelbagai perubahan telah berlaku, termasuklah pendirian dan pendapat di antara ahli politik dan juga pengikut fanatik masing-masing. Ada yang menyokong tindakan Dr. Mahathir Mohamad dan sebaliknya. Juga tindakan Dr. Mahathir Mohamad memberitahu bahawa beliau meletakkan jawatan kerana banyak sebab, dan juga pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH, melantik beliau sebagai calon Perdana Menteri menggantikan tempat Dr. Mahathir merupakan sedikit demi sedikit jawapan kepada setiap persoalan rakyat terjawab. Rakyat juga dapat melihat kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dalam menangani kemelut politik ini. Dan untuk perkembangan terkini keadaan di pekarangan pejabat Perdana Menteri Putrajaya pagi ini, kita bersama dengan wartawan bernama Nazahiyah Muhammad Hazir. Silakan Nazah. Taufik. Baik Taufik, terima kasih dari Wisma Bernama. Baik, hari ini saya masih lagi bersiaran dan berlintas langsung dari hadapan bangunan Perdana Putra untuk hari ketiga. Dan untuk makluman anda juga, sebentar saja tadi pukul 8.30 pagi, Tun Dr. Mahathir telah pun memasuki pejabatnya pada pukul 8.30 pagi melalui pintu protokol di belakang saya ini. Dan ini adalah hari ketiga beliau melakukan tugas selepas pelantikannya sebagai Perdana Menteri interim susulan kemelut politik yang berlaku di negara kita. Baik, setakat ini belum lagi ada mana-mana pemimpin politik yang memasuki bangunan Perdana Putra mungkin untuk pertemuan dengan Perdana Menteri. Dan kita recap sikit apa yang berlaku semalam, iaitu tiada pertemuan di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Presiden Parti Warisan iaitu Datuk Seri Shafie Apdal yang sepatutnya berlangsung semalam. Dan kami difahamkan pertemuan tersebut hanya akan berlaku di kediaman peribadi Tun Dr. Mahathir. Dan bagaimanapun semalam pasukan media yang berkumpul di hadapan bangunan Perdana Putra hanya berjaya mendapatkan reaksi daripada Ketua Armada Bersatu iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dan Syed Saddiq turut menyatakan dia akan nak cuba mempercepatkan proses penubuhan kerajaan baharu. Dan kumpulan media hari ini masih lagi berkumpul dan berkampung di hadapan bangunan Perdana Putra hari ini bagi mendapatkan apa saja perkembangan politik dari Putrajaya. Dan begitu juga saya dan juga kameraman Faris akan terus melaporkan perkembangan terkini untuk anda di Bernama TV. Baik, itu sahaja perkembangan dan juga laporan daripada saya dari Putrajaya. Taufik, kembali kepada anda di Wisma Bernama. Silakan. Terima kasih Nazah langsung dari Putrajaya. Kami juga akan menghubungi rakan wartawan kami di Istana Negara seketika nanti bagi mendapat perkembangan terkini dari sana. Tapi sebelum itu kita ke Biro Bernama di Kelantan. Memulakan laporan ialah beberapa negeri dikatakan tidak terjejas ekoran perubahan politik ini, termasuklah Kelantan. Kini kita bersama wartawan bernama Kelantan, Zabidi Izhar, bagi mengetahui perkembangan terkini politik di sana. Silakan Zabidi. Ya, Taufik, terima kasih ya. Ketika ini rakyat di seluruh negara tertumpu kepada situasi politik yang mereka mahu melihat keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala. Dan adakah isu ini sebenarnya turut memberikan tempias kepada Kelantan atau tidak?
Bagaimanapun dimaklumkan pentadbiran kerajaan negeri Kelantan tidak terjejas dengan situasi politik semasa negara. Menurut Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amarni Abdullah, walaupun beberapa urusan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat sedikit terkendala berkaitan tiada menteri di semua kementerian, namun yakin keadaan itu tidak akan berpanjangan. Beliau mengharapkan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kini sebagai Perdana Menteri Interim tidak mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan masalah ini kerana jika berpanjangan, ia akan menjejaskan lebih banyak perkara seperti ekonomi. Untuk makluman, PAS menguasai 37 kursi Dewan Undangan Negeri Kelantan dan Barisan Nasional 8 kursi pada pilihan raya umum ke-14 lalu. PAS menguasai 9 daripada 14 kursi Parlimen dengan BN pula sebanyak 5 kursi. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Jeli dan Ahli Dewan Undangan Negeri Air Lanas, Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Ahli Parlimen Tanah Merah, Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz mengumumkan keluar BN. Selepas itu dan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Mula selanjut, Muhammad Amal mengharapkan senario politik itu akan mengubah kedudukan Kelantan yang sebelum ini adalah kerajaan negeri pembangkang kepada kerajaan negeri seiring dengan Putrajaya. Datuk Muhammad Amal dan juga Naib Presiden PAS berkata, parti itu tetap menyokong penuh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal ini. Menyentuh tentang kemungkinan PAS menjadi kerajaan di peringkat persekutuan, Datuk Muhammad Amal tidak menolak keadaan itu akan berlaku, namun parti itu mengambil sikap tunggu dan lihat. PAS bagaimanapun akan menolak gabungan itu jika ia disertai parti DAP. Sementara itu, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob pula meminta masyarakat agar bertenang dan berdoa kepada Allah agar keadaan politik itu kembali pulih. Dia berkata adalah penting agar dijauhkan pelbagai perkara yang tidak diingini dan meminta juga agar solat hajat dialihkan bagi tujuan tersebut. Zabidi, itu mengenai perkembangan politik di Kelantan memang tak ada banyak perubahan walaupun berlakunya pertukaran di peringkat pusat. Tapi difahamkan kita ke perkembangan yang lain pula, Zabidi, mengenai pertubuhan keselamatan sosial Pekeso Kelantan yang telah melaksanakan tanggungjawab mereka kepada pencarum dengan baik semalam. Mungkin Zabidi nak ulas mengenai perkara tersebut. Okey. Pertubuhan keselamatan sosial atau Pekeso Kelantan malam telah menyerahkan faedah dan caruman kepada keluarga Allahyarham Lan Sofra Muhammad Faiz Bukhari, 28 tahun, serta isterinya Ning Ida Yuni Hasan, 30 tahun yang maut akibat kemalangan jalan raya di Sungai Siput, Perak pada 13 Februari lepas. Pengarah Pekeso Kelantan, Nora Yaakob, berkata ia melibatkan faedah pengusaha yang berjumlah RM2,000 setiap seorang yang dibayar kepada ibu kandung arwah Muhammad Faiz, Cik Senah Cik Awang, 62 tahun. Pekeso turut membayar pencen penakat kepada anak sulung pasangan itu, Muhammad Faris Iskandar, 3 tahun, sebanyak RM977 sebulan yang akan dibayar sehingga mencapai umur 21 tahun atau sehingga melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat ijazah pertama. Semakan awal pertubuhan itu mendapati arwah Muhammad Faiz dan arwah isterinya pernah mencarum dengan Pekeso, di mana sebelum ini arwah pernah berkhidmat sebagai anggota polis. Arwah dan isteri telah bekerja di sebuah syarikat di Kota Baru lebih 5 tahun. Jumlah caruman yang telah dibayar melayakkan kedua-duanya mendapat pencen penakat. Majlis penyerahan faedah itu berlangsung di rumah keluarga arwah Muhammad Faiz di Kampung Jambu Panci, Kota Baru, yang turut dihadiri Ketua Bahagian Pengurusan Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Siput, ASP Muhammad Rohaizimi Razali. Panorama Dr. Muhammad Faris. Okey, terima kasih. Kami ucapkan kepada Zabidi Izhar, iaitu Ketua Biro Bernama di Kelantan, atas perkembangan yang dibawakan kepada kami tadi langsung dari Kelantan. Baiklah, koresponden Bernama berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kembali di koresponden bernama tadi, kami telah membawakan anda perkembangan di Putrajaya dan juga Kelantan. Sekarang kita ke Biro Bernama di Kuala Terengganu untuk laporan dari sana bersama dengan Ketua Biro Bernama Zalina Maizan Ngah. Zalina, mungkin boleh kongsikan dengan kami di Bernama TV bagaimanakah aktiviti politik semasa di Kuala Terengganu sekarang ini? Zalina. Terima kasih banyak, Taufik. Sebenarnya keadaan di Terengganu ketika ini agak berbeza lah sebenarnya berbanding dengan negeri lain. Meskipun berlaku pelbagai senario politik semasa kan. Ia berikutan keadaan keputusan pilihan raya lalu yang menetapkan hanya 2 parti memenangi kerusi DUN, iaitu PAS dengan UMNO. Di Terengganu ini PAS memiliki 22 kerusi DUN, manakala 10 lagi adalah milik UMNO. Jadi kerajaan negeri pada hari ini masih kekal dengan keadaan sedia ada dan boleh dapat dilihat operasi pentadbiran dan pengurusan bergerak masih seperti biasa. Namun tak dinafikan bahawa kebanyakan rakyat Terengganu sekarang masih menanti dengan debar apa yang bakal berlaku di peringkat persekutuan. Apa yang pasti,
Semua rakyat mengharapkan yang terbaik demi kelangsungan dan pelbagai perkara di bumi Malaysia yang disayangi ini. Begitu saja setakat ini, Taufik, yang keadaan politik di Terengganu. Semuanya baik-baik belaka, masih aman sejahtera. Okey, mungkin Zalina ada pendapat sendiri kalau ada perubahan di peringkat kerajaan pusat ini. Adakah ianya banyak mempengaruhi struktur kerajaan negeri Terengganu sendiri, Zalina? Mungkin juga. Segalanya boleh berlaku kan? Segalanya boleh berlaku. Seperti mana kami media di Terengganu juga sedang bersiap siaga. Hari-hari kami pakai baju kurung, baju yang bersiap sedia untuk ke istana atau ke mana-mana saja. Segala-galanya mungkin berlaku. Apa pun kita tunggu apa dia keputusan di peringkat persekutuan, dan selepas itu DUN akan menyusul dengan pelbagai perkara yang mungkin tidak terjangka. Okey, kita beralih sikitlah dengan berita politik ini. Suhu ni agak menggelegak di situ kan. Bagaimana pula keadaan cuaca di negeri Terengganu, Zalina? Cuaca Alhamdulillah. Kalau biasa kita dengar Terengganu ni musim tengkunjuh dia panjang. Antara November sampailah bulan Februari, dan mungkin kadang-kadang berlanjutan sampai Mac. Tetapi yang menariknya nampak di penghujung Februari ni dah mula cerah, panas, yang memungkinkan keadaan pulau-pulau di Terengganu mungkin akan dibuka pada Mac. Saya rasa ini antara perkara yang menarik dan gembira saya, sebab musim cuti sekolah dah nak tiba kan. Tak lama lagi, beberapa minggu sahaja, dan saya rasa ini antara peluang kepada kita semua yang mungkin sedang berfikir dengan agak berat lah dalam keadaan situasi politik negara ni, masuk untuk bercuti ke Terengganu. Mungkin itu satu pilihan yang baik. Jadi Terengganu musim cuti sekolah bakal tiba beberapa minggu lagi kan. Pastinya negeri Terengganu menjadi antara negeri tumpuan pelancong tempatan yang mungkin juga melibatkan mereka yang telah melalui waktu sukar dalam berdepan senario politik negara beberapa hari ini. Mungkin Zalina ada perkongsian berkenaan perkara ini? Ya, betul Taufik. Sebab macam kita katakan tadi, semuanya sedang berfikir dalam keadaan agak berat sekarang ni. Jadi ramai yang tahu Terengganu ada 13 buah pulau yang dah digazetkan sebagai taman laut. Ia termasuk Pulau Kapas, Pulau Redang, Pulau Perhentian, dan pulau-pulau ni semua mempunyai keistimewaan tersendiri. Apa yang saya boleh kongsikan ialah pada musim cuti sekolah ni akan ada pelbagai pakej-pakej menarik, dan perlu kita ingat walau macam mana sekalipun keadaan politik di negara kita, kita mempunyai rangsangan yang baik untuk memajukan industri pelancongan, terutama untuk kita nak dah sampai ke tahap tahun melawat Malaysia 2020, dan Terengganu antara salah satu tempat yang mampu menjadi satu tumpuan utama lah. Dan apa yang kita boleh terokai di pulau-pulau ini ialah melihat kecantikan kora yang semula jadi. Dan apa yang pasti bila berada di sini kita mampu melihat dengan jelas bagaimana kecantikan yang ada di satu kawasan ini yang sangat berbeza. Pasir yang berbeza, persekitaran yang berbeza. Itu keadaan di pulau. Dan di Terengganu juga sebenarnya ada Tasik Kenyir yang mempunyai keluasannya yang sangat besar, yang merupakan tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Dan apabila berada di sini, yang menariknya seperti mana Taufik kata tadi, kita yang berdepan dengan situasi berat ni, apabila bercuti di Tasik Kenyir, phone tidak akan berfungsi. Dan itulah masanya untuk berbicara dengan alam. Dan sangat cantik, jemputlah datang ke Terengganu. Okey, itu dia perkongsian daripada Zalina Maizangah, Ketua Biro Bernama di Terengganu, yang sedikit sebanyak meredakan ketegangan ataupun kita punya takut-takut mengenai politik ni kan. Mungkin anda boleh bercuti untuk menenangkan fikiran. Sebenarnya kami akan bawakan kepada anda perkembangan lebih lanjut lagi langsung dari Istana Negara bersama rakan wartawan kami. Namun kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kemelut politik negara yang telah pun memasuki hari keempat, kebanyakan rakyat Malaysia masih lagi tertanya-tanya di manakah haluan politik negara. Semalam rakyat juga telah mendapat
perkabaran secara langsung daripada Perdana Menteri Interim iaitu Dr. Mahathir Mohamad yang menginginkan penubuhan sebuah kerajaan campuran. Namun apapun proses ini sebenarnya bergantung kepada konsultasi ahli-ahli parlimen yang telah pun menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Istana Negara semenjak semalam dan juga hari sebelumnya bagi mendapatkan pengetahuan apakah sokongan mereka, kepada siapakah sokongan mereka untuk pelantikan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dan seterusnya kita akan untuk segmen terakhir ini saya bersama koresponden jemputan iaitu Dr. Muhammad Fatty Yusof yang merupakan fellow penyelidik undang-undang dan Perlembagaan Fakulti Teknologi dan Informatik Raza Universiti Teknologi Malaysia untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan kemelut politik yang melanda negara ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Taufik. Baik, Doktor, mungkin melihat tentang isu gabung atau pecah parti politik di Malaysia sekarang ini, pandangan Doktor mengenai isu ini bagaimana? Kalau lihat apa yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, sebenarnya pergolakan itu melibatkan orang-orang politik, rakyat menjalankan kehidupan seperti biasa. Bahkan jentera kerajaan pun tidak terjejas dari sudut urusan harian dan sebagainya. Yang bercakaran sebenarnya ataupun yang mempunyai pergelutan sekarang ini adalah orang-orang politik. Dan kalau kita perhatikan konflik ini sebenarnya sejak dari awal, khususnya melibatkan dua tokoh hebat negara kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir sendiri sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh rakyat. Dan kalau kita timbau balik sebenarnya krisis ini sejak daripada tahun 97-98 kemudian berterusan. Dan apa yang berlaku hari ini dalam 2-3 hari ini adalah sebenarnya kemuncak kepada yang kita katakan krisis di antara dua tokoh individu di dalam negara kita ini. Dan itulah yang kita dapat perhatikan khususnya di dalam kenyataan kedua tokoh berkenaan yang dibuat pada petang semalam. Okey, dan Doktor berkenaan dengan isu terkini cadangan untuk pembentukan kerajaan perpaduan seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Interim semalam, mungkin pandangan daripada Doktor. Idea kerajaan perpaduan ini adalah satu idea yang cukup cantik dari sudut teori dan juga idealismenya, iaitu bagi mewujudkan satu pemerintahan yang kita katakan tidak lagi berteraskan kepada politik kepartian. Cumanya kita kena lihat dari sudut realiti yang sekarang ini. Oleh kerana cadangan itu dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir dan dari sudut realiti politik, Tun Dr. Mahathir sendiri tidak mendapat sokongan dari PKR dan juga mereka yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan UMNO dan juga PAS tidak menyokong beliau. Dalam konteks itu, realitinya cadangan itu susah untuk dilaksanakan. Dan kalau kita lihat perlembagaan, mustahil untuk kita wujudkan sebuah pemerintahan tanpa mendapat sokongan majoriti kerana di dalam situasi sekarang ini apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan dan juga kabinet tidak lagi berfungsi, pemerintahan sebenarnya berada di bawah tampuk Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 32 dan juga perkara 39. Bermaksud Yang di-Pertuan Agong sekarang ini di dalam tempoh 3 hari, 4 hari ini mempunyai kuasa mutlak dari sudut pemerintahan negara. Dan pelaksanaannya melalui jentera kerajaan seperti biasa. Tetapi dari sudut politiknya sebenarnya kuasa itu di tangan Yang di-Pertuan Agong. Cumanya di dalam konteks penurunan kuasa, baginda telah menurunkan sebahagian daripada kuasa itu kepada Perdana Menteri Interim. Dan perlu diingat perkataan interim di sini bukannya Perdana Menteri yang dilantik di bawah perkara 32 yang sah dari sudut perlembagaan. Perdana Menteri Interim ini adalah secebis kuasa Yang di-Pertuan Agong dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dikhususkan berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara. Maksudnya kalau Yang di-Pertuan Agong ingin menamatkan peranan Perdana Menteri Interim ini boleh ditamatkan bila-bila masa. Maksudnya dari sudut perlembagaan, cadangan
yang dikemukakan oleh Tun tadi hampir mustahil untuk dilaksanakan dalam kerangka pemerintahan negara kita. Dan perlu kita ingat, kalau kita lihat pertembungan kuasa yang berlaku di dalam Kerajaan Pakatan Harapan dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini dengan berlakunya ketidakstabilan jentera kerajaan, khususnya dari sudut penggiliran jawatan, permintaan supaya Tun segera meletakkan jawatan dan sebagainya. Kita dapat gambarkan kalau sekiranya idea ini dilaksanakan, tidak mustahil perkara sama akan berulang. Dan tentunya kita akan kerugian kerana kita tak nak buat eksperimen atau uji kaji ke atas negara kita ini dalam kita meletakkan risiko terhadap ekonomi, sosial, perpaduan dan sebagainya. Okey, Doktor, secara ringkas saja, siapa ada juga pihak yang ingin membubarkan parlimen, yang mencanakan untuk dibubarkan parlimen. Siapa yang akan mendapat kelebihan sekiranya parlimen dibubarkan, Doktor? Ya, saya lihat proses ini kita pulihkan demokrasi, kembali semula mandat kepada rakyat, dan ini perkara biasa. United Kingdom snap election selepas 2 tahun berjalan 2 kali pada tahun 2017 dan juga pada tahun 2019. Saya rasa ini tidak ada masalah untuk mengadakan snap general election dan terpulang kepada Yang Agung untuk memutuskan, dan kita terima apa saja keputusan yang telah akan dimaklumkan oleh pihak istana. Baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Fatih Yusof, Fellow Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia. Baiklah, seperti dijanjikan, kita terus bersama dengan rakan wartawan Zanaria Norzin langsung dari Istana Negara bagi mengikuti perkembangan di sana. Zana. Baiklah Taufik, saya berada di pintu 2 Istana Negara dan pada ketika ini situasi saya kira masih sama seperti 3 hari sebelum ini, menjadi medan, iaitu medan berkampung kepada petugas media. Mungkin pada ketika ini jam 9.25, petugas media mungkin tidak ramai lagi dan saya kira akan berlaku pertambahan dari masa ke semasa. Dan saya kira Istana Negara juga hari ini akan menjadi tumpuan juga kerana pada sebelum ini beberapa ahli parlimen terutama daripada PAS dan juga Barisan Nasional telah pun menerima perkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari pertama dan kemudian beliau Baginda turut menerima lawatan daripada ahli seramai 132 ahli Parlimen PKR untuk menghadiri sesi menghadap dan temu bual dengan Baginda susulan perkembangan terkini situasi politik di dalam negara. Dan sebelum itu juga, iaitu pada Selasa, Baginda berkenan menerima menghadap 90 ahli parlimen bagi mendengar pandangan dan menentukan sokongan kepada pihak bagi membentuk kerajaan baru. Seperti semalam, beberapa ahli parlimen menaiki bas 2 tingkat untuk bertemu Baginda. Sementara itu Taufik, rakyat khususnya pengguna media sosial turut teruja sebenarnya untuk meneka apakah makanan yang akan diberikan yang di-Pertuan Agong kita kepada petugas media yang berkampung di sini. Seperti yang kita tahu, pada hari pertama petugas media dijamu dengan KFC, kemudiannya hari kedua McDonald dan semalam patin tempoyak. Sebenarnya perkara ini telah menarik banyak pihak swasta untuk turut tampil memberi dan juga menjamu petugas media makanan di sini. Jika saya boleh kongsikan sedikit lagi, jika di belakang saya ini saya dapat lihat beberapa kenderaan yang saya fikir daripada pihak swasta yang akan memberi bantuan kepada petugas media khususnya sebentar lagi. Baiklah Taufik, saya kira itu sahaja perkembangan terkini yang boleh saya bawakan di Istana Negara Pintu 2 ini. Kembali ke Wisman Bernama. Zanaria Norzin langsung dari Istana Negara. Apa yang dapat disimpulkan ketika ini, semua pihak terutama parti politik tidak perlu menimbulkan sebarang provokasi susulan isu peralihan kuasa yang melanda negara ketika ini. Dan hal ini penting bagi memastikan keadaan kekal aman dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih atas perhatian anda selama setengah jam ini. Jangan lupa layari laman web kami di www.bernama.com bagi mendapatkan berita-berita terkini
dari dalam dan luar negara. Ikuti kami juga di laman sosial Twitter, Facebook, Instagram dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Bernama TV bagi memastikan anda mendapat video terkini dari kami. Saya Faisal. Assalamualaikum dan jumpa lagi.